Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang. Saya ucapkan kepada Yang Bahagia Tuan Haji Ashari Kasnan, Pengarah Eksekutif PUJB, Yang Berusaha Cik Nur Farahin daripada Jabatan Program dan Pembangunan Usahawan. Seterusnya kaki tangan PUJB yang terlibat secara langsung ataupun tidak untuk menjadikan webinar hari ini serta hadirin dan hadirat yang dimuliakan. Syukur Alhamdulillah kepada Allah kerana izinkan untuk kita bersama-sama dalam majlis webinar yang dianjurkan oleh Perbadanan Usahawan Johor pada hari ini. Jadi saya akan share skrin saya sedikit pembentangan berkenaan dengan Maybank, dan selepas pada penghujung pembentangan saya ini kita boleh terima Q&A daripada komen. Nanti kita tengok. Objektif pembentangan untuk hari ini basically kita untuk memberi penerangan berkenaan inovasi produk Maybank kepada peniaga di negeri Johor untuk memperkasakan proses penerimaan pembayaran digital ataupun e-payment bersesuaian dengan epidemik COVID-19 yang berlaku sekarang dan dalam norma baru. Inisiatif ini juga selari dengan hasrat pusat kerajaan untuk memperluaskan pelaksanaan e-payment menggantikan tunai dan cek dan ke arah digital Johor. Saya akan share sedikit background saya. Nama penuh saya Yadi bin Mariun, berumur 48 tahun. Kami dah berkahwin selama 21 tahun. Saya bekerja di Maybank selama 28 tahun. Hobi saya suka bermain kriket dan saya sokong Arsenal Football Club. Okay. Saya juga menjadi speaker di Minggu Perbendaharaan Negeri Johor, webinar Inovasi Kewangan 2021 pada 19 Januari yang lepas. Dan saya juga ada beberapa menjadi speaker di beberapa majlis seperti Pusat Zakat Melaka, Johor Bahru Chinese Chamber of Commerce, speaker untuk e-payment untuk Bank Negara Johor dan juga untuk Iskandar Malaysia. Itu sedikit sebanyak background pasal saya. Seterusnya, saya nak share sedikit video berkenaan norma baru daripada Maybank. Tapi ini video yang lama. Untuk tahun lepas, apa yang telah pihak Maybank lakukan untuk membantu peniaga-peniaga di bawah norma baru. Okay, kita nak gunakan contactless payment untuk staff, untuk keselamatan staff dengan pelanggan kita. Jadi saya akan share beberapa inovasi daripada Maybank digital innovation. Sebelum saya teruskan pada digital innovation, saya nak share sedikit data berkenaan Maybank Group dan Maybank Malaysia. Maybank adalah perbankan terbesar di Malaysia. Kami top 5 dalam Southeast Asia. Maybank is a regional bank. Kami mempunyai aset sebanyak 195 juta di seluruh Asia. 60 tahun, kami telah merayakan 60 tahun pembukaan Maybank di Malaysia. Maybank mempunyai cawangan ataupun SST self-service terminal terbesar di Malaysia dan lebih kurang 12 juta perbankan retail, consumer banking. Sedikit pasal Maybank, internet banking.
Maybank to You adalah internet banking nombor satu di Malaysia. Kami memegang nombor satu market share untuk mobile banking. 11.2 juta pemegang pengguna pendaftar, 4.4 juta M2U mobile, maksudnya pelanggan-pelanggan yang menggunakan Maybank to You menggunakan aplikasi apps dan daripada Maybank to You ini menghasilkan 386 juta transaksi. Kenapa saya share data ni? Pasal saya akan tunjukkan satu slide yang menunjukkan macam mana kita nak gunakan big data dalam perniagaan kita. Pasal sekarang ni apa-apa ni semua berkenaan data. Sedikit demografik pasal Johor. Ni big data yang kami nak terangkan sedikit ya. Pada tahun 2019, penduduk Johor telah meningkat kepada 3.76 juta dari 3.75 juta pada tahun 2018. Setakat Disember 2019, pihak Maybank mempunyai 1.9 juta pemegang akaun. Jadi kalau 1.9 juta ni lebih kurang 50% daripada populasi Johor. Dan daripada 1.9 juta ni ada 1.4 juta pengguna QRP. Hampir pada 40% daripada populasi negeri Johor. Jadi data ni menunjukkan kalau kita nak berniaga, kita perlu tengok pada apa yang kita nak tujukan perniagaan kita. Di mana kita nak dapatkan pelanggan yang lebih. Jadi Maybank mempunyai 50% daripada populasi Johor lah. Ni data yang ada. So this is big data di hari ini. Sedikit inovasi dalam digital journey Maybank. So sejarah ni kalau kita ceritakan pada tahun 2000, kami melancarkan Maybank banking internet pertama di Malaysia pada tahun 2000 tu the new millennium, dan kami progress. Kalau tengok pada tahun 2009 kita ada fast tap, maksudnya pembayaran telefon menggunakan handphone Nokia. Handphone Nokia pun sekarang tak ada orang pakai tapi tahun dulu 2009 tu masih ada orang pakai. Maksudnya pembayaran menggunakan handphone Nokia pada tahun 2009 tu dah ada. Kami dah lancarkan produk ni dahulu dan kami terus kita progress. Pada tahun 2016 kita launch Samsung Pay. The first bank nak lancarkan Samsung Pay di Southeast Asia, dan Maybank Malaysia pun lancarkan Samsung Pay untuk Singapura. Dan pada tahun 2018 dan 2019 kami melancarkan Maybank QR Pay, satu e-wallet pembayaran menggunakan QR, dan 2019 kita panggil MAE, ada new apps Nanti saya akan terangkan sebentar lagi. Apa produk yang ada dengan Maybank? Kalau tengok kat Maybank ni kita ada pembayaran menggunakan Maybank to You, online payment yang mana pembayar boleh membeli barang-barang peniaga dia membayar menggunakan kad kredit, Visa, Mastercard, American Express. American Express di Malaysia dimiliki oleh pihak Maybank. Jadi Maybank memiliki American Express di Malaysia. Kita pun ada Maybank to You Pay, pembayar boleh menggunakan pembayaran menggunakan internet user daripada bank-bank lain ataupun melalui FPX. Kita juga mempunyai mobile banking yang mana nak tunjukkan nanti bagaimana menggunakan QR Pay dan MAE dan mobile pun kita boleh buat contactless. Maksudnya phone ni dia boleh jadi macam PayWave menggunakan phone. Maksudnya menggunakan Samsung Pay, kita boleh buat contactless menggunakan mobile. Okey. Dalam inovasi juga, kami juga melancarkan Shopee Card. So Shopee Card ni kita kat Malaysia sekarang ni Shopee dah menjadi tempat membeli belah yang nombor satu di Malaysia. So Maybank ada buat kolaborasi dengan Shopee yang mana kalau ada pembeli-pembeli consumer yang berminat suka shopping dekat Shopee, dia boleh apply Shopee Card dan Shopee Card ni jadi dia punya payment punya mode yang mana setiap pembelian akan diberikan Shopee Coins. So Shopee Coins ni dia boleh buatkan conversion kepada RM lah dengan apa yang dia ada Shopee Coins tu So kita tengok Maybank sekarang ke arah digitalization. Kita tak hanya kembangkan website, tapi kita juga sediakan kad pembelian lifestyle untuk pembeli yang suka melanggan Shopee. Seterusnya, kita pun ada lancarkan Maybank Grab Mastercard. So Maybank Grab Mastercard ni kita pun target kepada user yang suka gunakan Grab app. So, maksudnya dia suka menggunakan Grab apps untuk transportation, untuk foods, untuk pembayaran lain Jadi kalau mana-mana pemegang kad Maybank Grab Mastercard Platinum Card, dia boleh apply kad ni dan kad ni dia boleh linkkan ke Grab apps. Dan dia ada benefit dia, setiap RM1 belanja kita boleh dapat 5 Grab points.
So kita targetkan untuk pembelian digital ya. Kita pun ada digital credit card. Seterusnya, saya harap ramai penonton ada tahu pasal Duit Now. So Duit Now ni basically satu produk yang mana kita sebagai pelanggan bank-bank ya, kita boleh daftarkan akaun bank kita dengan mobile number kita. Jadi kadang-kadang ada satu masa yang mana orang tanya, ya Hadi, saya nak buat pembayaran boleh tak? Tapi saya tak ingat nombor akaun saya. Tapi kalau kita dah hubungkan akaun kita dengan mobile number kita, orang boleh menghantar wang kepada kita melalui mobile phone saja. So produk tu dipanggil Duit Now. So kalau tuan-puan ada pergi ke cawangan bank-bank Maybank, tuan-puan boleh daftarkan Duit Now. So macam mana kita nak hubungkan phone number kita dengan account number kita. Jadi lepas ni kalau ada nak buat penghantaran wang, orang terus boleh hantar melalui mobile phone. So satu produk namanya Duit Now. Seterusnya, FPX. So FPX ni mana yang dipelopori oleh PayNet Malaysia untuk menghubungkan semua bank-bank internet. Jadi pembayaran ni maksudnya kalau saya daripada bank Islam, saya nak bayar kepada pelanggan saya di Maybank, peniaga di Maybank, tapi kita boleh dihubungkan melalui FPX online. Jadi saya peniaga, saya pembayar daripada bank Islam, kita boleh masukkan kita punya pembayaran kepada penjual di Maybank dan akan dihubungkan melalui FPX. So FPX ni antara modul yang popular, terutamanya bahagian NGO. Saya tengok banyak NGO Malaysia sekarang gunakan FPX ya, yang mana dia debit daripada akaun satu bank kepada bank yang lain. Seterusnya, enabling online payment. Online payment ni semua orang tahu, kita pergi online, very popular especially during last year punya MCO, yang mana kita nampak data dekat Malaysia ni, pembelian online dekat Malaysia ni increase by 60% tau. 60%. Masalah ramai orang tak dekat rumah, tak tahu nak buat apa, tak ada boleh pergi berjalan melancong ke mana-mana, tak boleh pergi shopping. So diorang cuba lepaskan dia punya masa tu dengan keluarga melalui shopping. So delivery company banyak sibuk masa MCO lepas kan, buat delivery sampai ada yang jam. So online payment ni kita boleh buat menggunakan online payment di Maybank. Maybank boleh menjadi payment gateway daripada website syarikat tu, boleh dihubungkan dengan pembeli-pembeli lain menggunakan Maybank punya payment gateway. So kita boleh buatkan tu, dan Maybank saja syarikat yang boleh memberi perkhidmatan American Express. Ya. Seperti apa yang saya cakap pada awal tadi, American Express ni adalah dimiliki oleh Maybank Malaysia. Seterusnya, okey. Saya akan sambung sedikit pembayaran kad dan e-wallet Maybank. Ini antara cara penerimaan pembayaran norma baru. Okey. Untuk pembayaran kad kredit yang sebelum ini, kita ada pembayaran kad kredit, kad debit. Kad tu boleh di-insert pada credit card machine ataupun digunakan contactless ataupun PayWave. Untuk Maybank, terminal kad kredit Maybank, kita boleh terima pembayaran daripada Visa, Mastercard, American Express, MyDebit, JCB, UnionPay ni kad pelancong ya. WeChat Pay, Alipay, so these are wallets. Dan kita pun ada QR Pay Maybank sendiri, GrabPay, Touch 'n Go dan Boost. Semua e-wallet ni pun akan disatukan oleh PayNet. So PayNet akan lancarkan Unified QR Code yang mana dia akan menghubungkan semua e-wallet, pemain e-wallet semua kepada satu QR Code. Jadi semua peniaga di Malaysia ni tak perlulah kalau ada 6 e-wallet, dia perlu 6 stiker, diperlukan 6 QR Code. Jadi PayNet Malaysia dia akan buat satu QR Code untuk menghubungkan semua QR Code ya di tempat pembayaran. Seterusnya, okey, ini adalah jenis-jenis pembayaran terminal yang ada. So yang sebelah kiri kita ada yang wired menggunakan talian TM ataupun internet, wireless terminal menggunakan SIM card telco, dan yang di tengah ni Wi-Fi terminal. Ada banyak peniaga terutama yang dalam bangunan ya, diorang komplain pasal apa? Kalau dalam bangunan kadang-kadang dia punya signal tu teruk kan. Jadi banyak peniaga kata saya tak boleh buat dan pembayaran menggunakan Wi-Fi SIM card ataupun saya tak ada talian Telekom Malaysia. So mereka boleh menggunakan Wi-Fi dan dikonekkan kepada
mesin kad kredit. Jadi kita ada solution ni yang mana kalau telco punya signal tak kuat, dia boleh menggunakan Wi-Fi terminal. Dan yang terbaru, yang sebelah kanan ni kita panggil dia tap to phone. So sebelum ni kita ada satu device mobile payment yang kita panggil MPOS yang mana satu device dicocokkan pada dia punya earphone jack ataupun melalui Bluetooth. Tapi sekarang ni telefon ni, pembayaran ni dia boleh buat hanya dengan sentuhan PayWave di terminal. So saya akan tunjukkan caranya sekejap lagi. Seterusnya, okey. Ni saya nak terangkan sedikit pasal tap to phone. So ni satu inovasi yang baru yang mana dekat Malaysia ni banyak peniaga-peniaga kecil yang menggunakan telefon Android yang mempunyai NFC boleh memiliki teknologi ni. Transaksi PayWave ni sebanyak RM250 currently. So satu pelanggan kalau nak beli bawah RM250 dia boleh gunakan teknologi tap to phone. Okey, dia punya charges murah je, RM5 sebulan untuk dia punya peranti ni atau application dia. Dan untuk promosi sekarang ni kita akan berikan maintenance fee percuma untuk setahun jika siapa yang berminat. Saya tunjukkan bagaimana tap to phone ni digunakan Okey, tadi cara kita tunjukkan macam mana mudahnya menggunakan Maybank Tap to Phone saya ada dapat baca soalan daripada Azruddin Muhammad ni, Paynet tadi tu terminal ke? Paynet ni bukan terminal. Paynet ni nama lama dia Maps. So di bawah Bank Negara Malaysia, Paynet ni dia mengambil alih, dia menghubungkan setiap pembayaran daripada semua bank So tu tugas Paynet. So Paynet ni nama lama dia Maps. Okey. Untuk Tap to Phone ni kita tengok kalau cadangan saya lah, katakan kedai-kedai membuat aircon. So kalau satu kedai tu mungkin dia ada 4 kru, 4 lori yang bergerak. Kadang-kadang satu aircon ni kalau nak servis RM120. Jadi kalau rumah ada 2 aircon, RM240, pelanggan boleh bayar terus kepada pekerja ni pada handphone dia. Tap, dia boleh pakai PayWave, pakai debit card dia. Jadi tak perlulah pekerja ni bawa pulang wang, balik ke office, mungkin duit tu hilang, mungkin dapat duit palsu. So kita boleh mengurangkan risiko yang dihadapi oleh pekerja-pekerja kita Dan kalau macam rider sekarang ni, sekarang satu syarikat tu mungkin dia ada 25-30 rider nak dapatkan payment kan. So rider tu tak perlu aja bawa wang, pembayaran semua dia boleh buat menggunakan telefon ni. So mobile phone ni sekarang ni boleh digunakan untuk kita berhubung dan juga untuk membuat pembayaran. Okey. So apa promosi yang Maybank bagi? Sebulan pertama ni kita bagi percuma, dan kalau bulan-bulan yang seterusnya kita akan charge RM5 untuk satu aplikasi untuk satu telefon bimbit Seterusnya, okey. Saya akan terangkan pasal Maybank e-wallet, QR Pay
Mei dengan sama-sama lokal. Ini cara terimaan pembayaran di bawah norma baru juga. Okey. So kita leverage dengan teknologi yang sedia ada, yang mana kami Maybank melancarkan satu QR code. So QR code ni kita tengok dia punya penggunaan tu meningkat. Kita belajar daripada apa yang berlaku di China, yang mana pembayar sekarang dia tak gunakan cash. Kenapa dia takut? Kalau cash tu banyak duit palsu, boleh ada ketirisan, boleh ada kecurian. So banyak mereka lebih prefer pada electronic payment. So kita bank yang pertama membuatkan pembayaran melalui e-wallet ni. Okay. So tadi PayNet ni, Payment Network Malaysia, dia akan satukan semua e-wallet player ni ke dalam satu national QR code. Okey, kat sini saya nak tunjukkan sedikit daripada Maybank macam mana nak driving cashless society. So kita ada dua produk. Orang tanya, Yadi, apa bezanya QR Pay tu dengan May? So May ni kita Maybank untuk e-wallet May ni, dia punya wallet ni kalau untuk Maybank QR Pay, kalau awak ada akaun di Maybank, boleh membuka Maybank to you dan secara automatik pelanggan tu boleh menjadi pengguna QR Pay. Tapi ada juga penduduk yang tak ada akaun Maybank, tapi dia nak faedah Maybank QR Pay ni, pelanggan ni dia boleh buka akaun secara online. Maksudnya kalau secara online tu akaun ni boleh dibuka melalui telefon, boleh buat pendaftaran dan pelanggan tu terus dapat akaun Maybank tanpa perlu pergi ke cawangan bank. Tu yang the beauty of the product. Yang maksudnya pelanggan ni sekarang ni, kita pun sekarang kita tahu keadaan di luar tu dengan penyebaran COVID ni kan. So kita tak galakkan kerajaan tak galakkan orang berjalan ke mana-mana dan separuh kebanyakan bank kita tutup pada pukul jam 2. Tapi kita memudah cara semua pengguna-pengguna yang tak ada akaun Maybank boleh buka Maybank May account secara online. Bila dah ada akaun May, dah ada akaun Maybank QR Pay ni, kita boleh buat pembelian. Kalau ni kita panggil static punya purchase. So yang mana pembayar dia akan scan kepada logo QR ni yang quite popular lah. Dan saya bayangkan kalau macam peniaga-peniaga di pasar basah, kan di pasar-pasar yang menjual ikan, sayuran, yang mana mereka tak boleh pegang mobile phone mereka. Kan nak pegang cash pun duit basah. Dan peniaga kat pasar ni yang melalui pengalaman saya, kebanyakan mereka menjadi target kepada orang yang menggunakan wang palsu. Pasal mereka tangan basah nak check duit ni macam mana, susah kan? Jadi apa yang kita boleh buat, katakan satu hari ada perniagaan ikan mersing. Contoh dia orang buat pembayaran RM30. Dia kata, abang scan je bang. So dia scan, terus dapat wang. Kan tak perlu lah nak keluarkan duit, nak check duit palsu ke tak, nak hantar. Dapat perniagaan hari ni dah penat nak kena pergi ke bank in duit pula. So kita memudah cara tu. So cara yang pertama kita panggil dia static daripada handphone bayar kepada QR code yang standing Dan kita pun ada dynamic punya QR code yang mana pekedai menggunakan device dia akan kirimkan sendiri RM120. Pekedai akan scan, generatekan QR code, pembayar tu akan scan pada pekedai. So kita panggil dynamic. Dan dynamic code ni dia akan berubah setiap 60 saat. So pembayaran tu perlu dibuat pada setiap 60 saat lah. Lepas 60 saat, dia akan create satu QR code yang baru. So tadi tu maksudnya yang pertama, kita tengok pembayar scan, kita panggil static, ataupun pekedai yang masukkan jumlah pembayaran so dynamic, dan selama 60 saat QR code tu akan berubah. Okey. So ini QR code kita. Dengan Maybank QR Pay, kita membantu mengurangkan kos So tak ada registration fee, tak ada monthly fee, low ataupun no transaction fee. Dan kita pun tahu dalam market ni ada penyedia e-wallet yang lain mereka mengenakan kadar pada 30% daripada produk apa yang dijual. Kita pun ada memudah carakan, maksudnya kalau sebagai orang katakan nak jual goreng pisang makcik Kiah tu pun kalau dia niaga goreng pisang, dia boleh buat QR Pay ni sendiri kat rumah tak sampai 5 minit. So kalau untuk peniaga, daftarkan melalui SSM mereka perlu pergi ke cawangan bank
untuk memudah cara. Tapi kalau individu, mereka boleh buat sendiri pakai Maybank QRP, tak sampai 5 minit. Pembayaran QRP ni safe and secure. So Maybank ni dipercayai ramai di Malaysia ni. Kita lebih dapat mengurangkan, contoh saya katalah di kedai pasar-pasar basah, kita boleh mengurangkan penipuan, dan kita juga membenarkan peniaga-peniaga untuk write daripada Maybank punya customer base untuk mempromosikan produk-produk mereka di online. Saya akan share sebentar lagi. Sama-sama lokal. Okey. Saya akan mainkan video ni. So tengokkan apa yang dia punya message dan saya akan terangkan apa tu sama-sama lokal daripada Maybank ya. Dulu, kami beroperasi bersebelahan kedai kopi. Betul-betul berdekatan dengan orang ramai yang mahu memulakan hari baru. Ada yang mulakan hari mereka dengan secawan kopi, ada pula dengan urusan kerja. Kami mahu berada dekat dengan nadi kehidupan masyarakat agar kami lebih memahami segala keperluan anda. Kerana itulah, apabila detik sukar menghalang norma kehidupan, kami mengerti bantuan harus dihulurkan untuk meringankan bebanan. Meskipun satu pintu tertutup, sinar harapan masih kelihatan untuk kehidupan diteruskan. Di sebalik cabaran yang mendatang, ruang untuk mencuba peluang baru juga luas terbuka. Adaptasi pelbagai cara baru untuk menyampaikan keriangan kepada pelanggan setia, juga yang baru mencuba. Semua ini kami lakukan untuk anda, kerana kita semua jiran tetangga. Untuk anda yang percaya dan sayangkan produk tempatan. Dan yang paling penting, untuk anak-anak kita yang satu hari nanti bakal menjadikan kedai kopi tempatan kegemaran mereka juga. Sama-sama lokal. Bersama kita pastikan kelangsungan perniagaan tempatan. Okay, tu message je maksudnya kita buat ni, kenapa kalau orang kata Maybank ni secara tradisi kami ni sebuah bank ya. Jadi kami buat perbankan kewangan. Apa yang mencetuskan idea ni, sewaktu MCO pertama tahun lepas ya, Presiden kami Datuk Farid dia pergi beli nasi ayam di Kuala Lumpur. So masa dia membeli tu, peniaga cakap, Datuk, boleh beli ayam lebih sikit tak? Atau malam ni boleh beli nasi ayam lagi tak? Jadi CEO kami tanya, kenapa nak beli lagi? Saya tengah hari dah makan nasi ayam, takkan malah nak nasi ayam? Dia kata, sekarang ni bisnes teruk. Waktu bulan Mac dengan April tahun lepas, dia kata, perniagaan dia satu hari tak sampai 10 pack nasi ayam. So masa tu Datuk Farid cakap, macam mana business is very bad tau. Macam mana peniaga-peniaga tempatan ni kena waktu MCO tu. So dia kata macam ni kita boleh bantu ni. So dia panggil semua Maybank staff, semua head of department kita kena buat satu CSR nak bantu peniaga-peniaga kecil kat Malaysia ni. Daripada yang besar-besar tu mungkin dia ada gunakan penyedia pengantaran macam Grab, Foodpanda semua kan. Tapi kita tanya kenapa peniaga kecil ni tak nak gunakan penyedia pengantaran macam itu kan. Dia kata pasal nak charge 30%. So Maybank buat sama-sama lokal ni untuk membantu peniaga-peniaga kecil ataupun yang besar pun kita bantu juga. Tapi kita tak menghadkan kepada yang besar saja. Kalau ada perniagaan di rumah pun tadi macam video tadi kan. Macam makcik aunty yang buat maruku tu, ada yang buat nasi lemak di rumah pun kita benarkan ya menggunakan sama-sama lokal ni. Okey. So bantuan Maybank pada rakyat Malaysia melalui QRP ni, so sama-sama lokal ni kita telah mengadakan promosi stay home. Yang mana kalau sesiapa peniaga-peniaga yang ada mendaftar sama-sama lokal, kita Maybank beri diskaun RM10 di atas pembelian. Kita beri juga RM10 untuk penghantaran. Jadi kalau pelanggan Maybank QRP beli RM40, katakan penghantaran dia RM10, Maybank diskaunkan RM40 jadi RM30. Maybank diskaunkan penghantaran tu zero. Jadi untuk pembayaran RM40, RM10 delivery, patutnya bayar RM50, pembeli hanya bayar RM30. So tu cara kita bantu Maksudnya bantu pembeli, pelanggan-pelanggan Maybank, bantu kepada peniaga So kami ada bagi diskaun ni kepada 2,500 pembelian lah.
Dan saya akan share macam mana kita buat pembelian ni di Maybank to You. Kita buat live. Okey. Okey, jadi ni kalau kita berada di website Maybank Nampak tak website Maybank? Sekejap Okey. Saya teruskan So sekarang ni kami di website www.maybanktoyou.com. Satu tips keselamatan kepada pengguna internet Maybank kalau nak gunakan website Maybank ni, make sure you masukkan yang https maybanktoyou.com dan jangan suka-suka klik link kadang-kadang ni ada phishing punya syndicate yang mana mereka akan cuba pancing you untuk dapatkan akses kepada you punya account So di Maybank to You ni kalau kita tengok dekat website ni, kat bawah ni ada marketplace, nampak tak? M ni kan. So dekat marketplace ni kalau kita tekan kat sini, sama-sama lokal. So kat sini kita nampak sama-sama lokal ni apa dia? Okey. So kat atas ni saya tunjuk tadi apa yang saya terangkan tadi kan, promosi RM10 untuk order dan RM10 delivery fee, minima pembelian RM30. Dan kalau tengok list ni, macam-macam perniagaan kita boleh buat. Chinese New Year, boleh. Pasar ikan, boleh. Peniaga-peniaga kecil, hawker boleh. Market jual durian. Jadi peniaga yang dekat kat Muar, Tangkak, Segamat, yang mana jual durian pun boleh buat QRP ni So this is a web page yang mana kami bekalkan kepada peniaga-peniaga. Sini saya nak bagi contoh restoran dengan kafe yang mana kita boleh dapat RM10 percuma. Okey. So bila ni kita akan tahu di manakah lokasi kita di Kuala Lumpur. Macam ini saya tunjukkan lokasi saya di Johor. Okey. Ini antara restoran yang ada dalam website kita Okey. Tekan sini more detail. So selepas more detail ni kita boleh tengok apa perniagaan kedai ni Contohnya Damasak Enterprise ni. Dia punya pembukaan bila kita ada bagikan informasi ni bila kedai tu buka, macam mana nak tengok menu yang mereka boleh order Saya bagi contoh ni. Ni saya bagi contoh Sedap Sok Mau Restaurant. Okey, kat sini saya tunjukkan macam mana nak order kalau untuk restoran Sedap Sok Mau ni. So, restoran Sedap Sok Mau ni lokasi dia dekat Johor Bahru. Kita boleh tengok menu tu hanya boleh online ordering is only for Maybank to You customer. Saya ada Maybank to You. Okey. Sekarang ni kita boleh tengok dekat website ni, saya boleh buat order dekat Sedap Sok Mau Restaurant ni. Maksudnya dia kepakaran restoran kami menjadikan 100% asli Pantai Timur, khas untuk warga JDT, macam-macam ada. Try deh. So itu dia punya tagline. Saya kalau dekat kedai ni saya suka order nasi kerabu paru sambal dia sedap. Saya suka order laksam pun sedap. Daging harimau menangis ni tak ada trademark tak ada IP So kita boleh order kat sini. Jadi untuk 3 pembelian ni saya tengok berapa harga dia, RM32. Okey, saya nak confirm order. So kat sini saya kena letakkan saya punya alamat saya Contohnya alamat saya, ni alamat office saya. Negeri Johor, nombor telefon dan alamat email address saya.
So saya confirmkan. So kat sini promo code kita letak stay home. Okay, stay home, apply. Nampak tak? RM32.70. So kita dapat RM10 diskaun. So saya dapat satu penjimatan So saya buat pembayaran di sini. Bila saya klik pembayaran, pay, dia akan terus bawa saya ke Maybank to You login page. Okay. So saya kena masukkan saya punya credential saya, username saya, login. Okay, password. Minta maaf password saya kena stop sharing Nanti orang nampak saya password tak boleh. Sekejap Saya kena masukkan password saya. Okay. Processing. Sekejap saya punya internet lagging Maaf Sekejap saya punya internet saya itulah pasal mungkin ada ramai pakai internet ni. Sebentar dia lagging. Okay, saya kena teruskan balik saya punya sesi ni. Sebab saya punya internet ni ada sikit lagging. Maaf Okay. Okay, saya share screen ni balik. So tadi kalau nampak yang saya tunjukkan pada Maybank to You tu, so bila tuan-puan masukkan diskaun RM10 tu kan, dia terus akan bagikan kita diskaun pada pembelian kita, cutting kita ataupun pada kita punya delivery Tapi ini terhad pada 2,500 pembeli Okay. So untuk sama-sama lokal ni saya mulakan balik. So dia zero onboarding cost, tak ada apa-apa cost nak masuk sama-sama lokal ni. Kita pun pihak Maybank tak ada charge ni sekarang ni, kita tak ada charge apa-apa discount rate, bank charges tu tak ada charge tak ada maintenance fee juga. Dan kita ada 38 cawangan touchpoint Maybank branches dekat Johor Melaka ni. Tapi kalau nak pergi ke cawangan-cawangan Maybank ni kena buat appointment dulu pasal untuk sewaktu PKP ni kita menghadkan kedatangan pelanggan-pelanggan di Maybank. Kalau ada pelanggan yang datang ke Maybank kena buat appointment online Okay. Kita ada satu produk kita panggil Maybank EasyQ. So memudahkan untuk beratur buat janji temu di cawangan Maybank dalam talian. So kita tengok video ni. Okay, so kita boleh kalau nak datang ke cawangan Maybank, kita boleh layari maybanktoyou.com.my/c/easyq yang mana boleh isikan semua butiran yang kita mintakan bila nak buatkan appointment tu. Dan nota paling penting sekali, sewaktu tuan puan datang ke cawangan kita, tolong bawa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses pembukaan ataupun permohonan akaun dengan lancar. Okay, tu Maybank EasyQ. So kalau tuan puan datang ke cawangan Maybank tanpa appointment, minta maaf kita mungkin terpaksa menolak kehadiran tuan puan
pasal ada pelanggan lain yang dah buat temu janji dengan Maybank. Okay. So, saya dah sampai saya punya penghujung pembentangan saya. So, kalau kita dalam sekarang ni, dalam norma baru, kita kena tangkas agile. Kita kena accept perubahan yang ada ataupun kita akan dipaksa untuk terima perubahan. Kan? Dan kita nation semua, kita dipaksa untuk terima perubahan dalam norma baru untuk menerima QR code. Yang mana sebelum ni ada orang kata saya tak terima pakai QR code ni susah, saya tak nak pakai handphone ni semua susah. Semua orang boleh pakai WhatsApp, semua orang boleh pakai MySejahtera untuk masuk ke mana-mana, check in kan. So kita kena tangkas terima perubahan tu. Keduanya, mobile payment ni, teknologi ni terus bertukar. So kita nak kena step up keep in progress dengan apa perubahan yang ada. Jangan takut menggunakan mobile phone ni pasal this is the way forward. Macam dulu saya ada terbaca, sebelum ni orang kata kanak-kanak tidak dibenarkan bawa telefon ke sekolah. Tapi sekarang ni sekolah kita buat dalam telefon. So tu perubahan tu berlaku kita terpaksa adapt dengan ni. Macam mana cara nak buat moving forward dalam norma baru ni. Dan dekat Johor ni semua kita nak ingat kerajaan Johor di bawah pimpinan yang berhormat Menteri Besar Johor ni, dia tengah melancarkan dalam pembinaan digital Johor yang akan sesuatu yang besar lah. So kita doakan dimudahkan urusan untuk kerajaan negeri Johor melancarkan digital Johor. Seterusnya unik. Kita ni semua unik Tapi dalam unik kita semua ada data. So data ni Google, artificial intelligence, kita tahu macam mana semua orang berniaga, macam mana orang pergi ke mana ada. Dan kita pun kena tahu macam mana kita nak leverage bekerjasama dengan partner-partner kita. Kalau yang ada data, yang ada resources. Mungkin saya jual nasi lemak. Saya tak ada punya data. Saya tak tahu macam nak buat marketing. Tapi kalau mungkin Yadi boleh kerjasama dengan Maybank, Maybank boleh bantu Yadi mengembangkan produk Yadi nasi lemak tu kepada orang lain Satu quote yang saya suka baca ni kan, dia punya quote, orang yang pandai tak semestinya berjaya, tapi orang yang rajin dan sabar pasti berjaya. Daripada The Rohani So ni antara kata-kata yang saya nampak tu app lah untuk kita. So kita kena sabar dan kita kena rajin, insya-Allah dengan izin Allah semua kita akan diberi kejayaan lah. Okay. So saya akan buatkan sesi pertanyaan. Saya tengok ada beberapa pertanyaan tadi yang di type melalui comment form Saya cuba jawab satu-satu pasal kita punya sesi ni sampai pukul 4:30 petang. So kita ada masa lagi 15 minit insya-Allah. So soalan yang pertama daripada Amy Sufia. Syarat-syarat Maybank Tap to Phone. Okey, Amy Sufia, syarat-syarat untuk Maybank Tap to Phone yang pertama, mesti ada akaun Maybank, ada SSM. Jadi kalau ada dua barang ni, Cik Puan Amy dah boleh pergi ke cawangan Maybank untuk apply. Okey, tapi kalau tak ada akaun Maybank, Puan Amy kena apply satu akaun di Maybank ataupun akaun MAE. Kalau kat Maybank sekarang kita dah boleh buat akaun syarikat pun secara online, STP kita dah buatkan. So layari maybank2u.com macam ni nak buka akaun online. Ataupun kalau dah sedia ada akaun syarikat, akaun syarikat dah terus boleh buka perniagaan ni, Tap to Phone ni. Okey. Terima kasih. Soalan kedua daripada Hafiza Wagiriran. Soalan, bagaimana business owner seller nak buat QR Pay? So Hafiza ada dua cara. Kalau Hafiza pergi ke cawangan Maybank, pihak Maybank ni boleh bantu createkan you punya QR Pay dan tolong you on board macam mana nak masuk pada SSL sama-sama lokal ni. So kalau yang terbaiknya, pakai EasyQ, apply appointment untuk pergi ke Maybank pada hari Puan Hafiza tak sibuk buka akaun dan terus buatkan SSL. Jadi staff Maybank ni dia boleh bantu on the spot. Kita ada 38 cawangan tadi dekat Maybank Johor yang mana boleh bantu insya-Allah. Kad kahwin, Kak Nur kad kahwin. Dia kata nak apply boleh PM dia. Insya-Allah nanti kita cuba PM kan Seterusnya Hafiz Azlam, macam mana nak buat appointment dengan Cik Yadi? Cik Hafiz minta maaf kita tak boleh cross border. Cik Hafiz Azlam ni daripada Kuala Lumpur Cik Hafiz.
Terima kasih kerana menyertai sesi webinar ni pasal kalau kita dekat macam Cik Hafiz, saya rasa Cik Hafiz pun ada buat beberapa perniagaan kenderaan, motor, ada buat sedikit kebun kelapa madu kan. So kalau buat perniagaan tu Cik Hafiz boleh gunakan tap to phone ni kan untuk cari kat Cik Hafiz, buat collection payment lah, tak perlu kita bawa cash. So semua mobile pembayaran boleh menggunakan QR Pay ataupun e-wallet kan, kita boleh buat pembayaran tu Cik Hafiz. So terima kasih Cik Hafiz untuk soalan. So kita tengok ada soalan yang lain tak? Okey. Setakat ni kita tengok belum ada soalan lagi. So Ibu Murti Spa PM, insyaAllah Ibu Murti Spa kita akan PM Puan. Untuk cuma kalau boleh Ibu Murti Spa kena bagi tahulah berminat untuk apa produk. Kami ada 2 produk, tap to phone untuk credit card machine ataupun untuk Maybank QR Pay. So kita nak tahu apa yang produk sesuai untuk Ibu Murti Spa. Dan kalau boleh lokasi lah. Contoh kalau Ibu Murti Spa ni di Segamat. So kami akan sertakan contact person untuk Maybank Segamat yang boleh bantu Ibu Murti. Terima kasih. Tengok ada soalan lain tak? So sementara kita tunggu tu, kita boleh refresh balik. Tengok balik pada slide yang telah saya bentangkan tadi. Kita tengok, saya suka nak tunjukkan video ni pasal video ni macam menyentuh sikit lah. Maybank ni kita menginsankan perbankan anda. So kita cuba bantu mana-mana komuniti di mana tempat yang Maybank berada. Places where we serve. Kita cuba bantu berdekat dengan komuniti Maybank. Sementara tunggu soalan, kita akan mainkan video ni balik. Dulu, kami beroperasi bersebelahan kedai kopi. Betul-betul berdekatan dengan orang ramai yang mahu memulakan hari baru. Ada yang mulakan hari mereka dengan secawan kopi, ada pula dengan urusan kerja. Kami mahu berada dekat dengan nadi kehidupan masyarakat agar kami lebih memahami segala keperluan anda. Kerana itulah, apabila detik sukar menghalang norma kehidupan, kami mengerti bantuan harus dihulurkan untuk meringankan bebanan. Meskipun satu pintu tertutup, sinar harapan masih kelihatan untuk kehidupan diteruskan. Di sebalik cabaran yang mendatang, ruang untuk mencuba peluang baru juga luas terbuka. Adaptasi pelbagai cara baru untuk menyampaikan keriangan kepada pelanggan setia, juga yang baru mencuba. Semua ini kami lakukan untuk anda, kerana kita semua jiran tetangga. Untuk anda yang percaya dan sayangkan produk tempatan. Dan yang paling penting, untuk anak-anak kita yang satu hari nanti bakal menjadikan kedai kopi tempatan kegemaran mereka juga. Sama-sama lokal. Bersama kita pastikan kelangsungan perniagaan tempatan. Okey. Kita ada soalan ni. Tadi kalau nak jawab pada Cik Hafiz punya soalan macam nak buat appointment saya boleh WhatsApp. Saya ni nombor di handphone saya ataupun yang terbaik tu, kalau boleh email kepada saya di yadi@maybank.com. So nyatakan perniagaan, sikit butiran mengenai perniagaan tuan-puan untuk kami hubungi balik. Apa kami akan buat, saya base di Johor Bahru, dan kalau peniaga di Muar, di Mersing, kami akan forwardkan, kami akan panjangkan request tuan-puan ni kepada cawangan-cawangan yang berdekatan dengan tuan-puan untuk mereka serve tuan-puan. Ada soalan daripada Marini Hanisa. Sama-sama lokal, register online je tuan. Betul. Kalau Puan Marini dah sedia ada QR Pay Biz, QR Pay Business, terus boleh daftar. Kalau Puan Marini tak ada lagi, kena pergi ke cawangan Maybank. Ataupun macam tadi saya buat penerangan, saya backtrack balik untuk beberapa slide akaun main. So kalau main ni kita boleh daftarkan main secara online, dan dengan akaun number main ni Puan Marini ni boleh daftarkan perniagaan di sama-sama lokal. So kalau kita tengok balik pasal sama-sama lokal ni dapat banyak feedback. Saya cuba tunjukkan balik dekat Maybank to you. Sebentar saya lancarkan page Maybank to you ni.
So saya tunjukkan ni Maybank tu web page So daripada mula okay. So ni homepage Maybank to you. Dekat bawah ni ada marketplace. Dekat marketplace ni kita boleh klik marketplace ni. So dia akan keluar sama-sama local. Learn more, klik kat sini. Okay, so dia akan bawa kepada sama-sama local page. Jadi kat sini kita pun kalau tengok kat bawah ni, dia ada pendaftaran. Looking to set up your online shop on sama-sama local. So Puan Mariani pun boleh daftar kat sini Nanti dia akan mintakan sikit informasi macam mana kita boleh daftarkan Sama-sama local kalau tengok kat sini zero platform, assistant to for merchant to set up online store, delivery service by third party, bagikan butiran dan pihak Maybank akan contact Puan Mariani untuk buat apa? Pendaftaran sama-sama lokal ni. Tapi kalau nak ke Cawangan pun boleh Puan Mariani. Okay. Delivery kita urus sendiri. Puan Mariani, Maybank ada appoint 2 delivery partner yang mana kalau pembeli tu dia beli produk daripada Puan Mariani, Maybank akan hantar rider nak collectkan dan buatkan penghantaran. Jadi kalau dekat sama-sama lokal ni, kita tengok balik sebentar saya tunjuk balik. Contoh tadi restoran and cafe. Dia boleh buat order ni, kita boleh buat order online, kita boleh buat delivery, kita boleh buat pick up pun boleh, ataupun delivery tu kalau you nak buat sendiri pun boleh. Tapi kalau delivery buat sendiri, Maybank tak ada buat apa bagi diskaun RM10 tu tak dapatlah. Ya. Kalau menggunakan ejen kami gunakan bungkus seat dengan satu lagi saya terlupa nama syarikat dia. Minta maaf ada 2 syarikat yang buat hantaran tu. Jadi kita akan bila Puan Mariani dapat order tu, inform kepada Maybank Helpdesk. Maybank Helpdesk ni akan buatkan kontakkan delivery partner untuk collect dan buat penghantaran seterusnya. Ya. So kami delivery is on Maybank. Soalan Muhammad Jensen, macam mana tuan boleh bantu saya sebab COVID banyak kena bayar? Tak faham soalan ni. Maaf Muhammad. Jens ni saya tak faham soalan tu. Dia macam ni, kalau Jens Muhammad Jens kalau ada apa-apa masalah, datang ke cawangan Maybank yang terdekat ni, cakap dengan pegawai bank tu, terangkan sekarang ni saya peniaga. Saya sekarang ni pekerja yang hilang perniagaan. Apa bantuan? Kerajaan ada banyak beri bantuan pada mana-mana penduduk yang terkesan dengan COVID ni. Ada bantuan tu. Bank pun sekarang ni kita ada beri bantuan moratorium untuk siapa penduduk yang terkesan dengan COVID-19. Kita pun ada bagi bantuan banjir kepada peniaga-peniaga, individu yang terkesan dengan banjir yang berlaku pada bulan Disember dengan awal Januari. So ada banyak bantuan yang ada. So saya cadangkan Muhammad Zenzen ni pergi ke cawangan Maybank, buat pertanyaan apa yang boleh dibantulah. So kita boleh lebih memahami apa masalah dan macam mana Maybank nak bantu Muhammad Zenzen. Terima kasih. Kita tengok, okey, saya ada lagi 5 minit yang mana saya boleh jawab soalan. Kita boleh terima lagi soalan. Tanya pasal klub. Kalau kita tak tanya pasal bola ni, saya tak tahu. Kalau pasal Arsenal, insyaAllah saya boleh jawab. Kalau pasukan lain, saya tak berapa pandai sangat nak jawab. Ada 5 minit saya boleh tanya kalau apa-apa soalan ni. InsyaAllah saya tengok pada chat. Kita boleh bantu. Kita tanyakan lebih kepada sama-sama lokal macam mana boleh bantu. The back, kalau kat sini tengok perniagaan. Kita boleh perniagaan hobby leisure. Orang tanam pokok. Kalau macam ni beauty company
ada penjualan barang-barang kanak-kanak, IT, health and beauty. So health and beauty ni pun kita tengok macam kalau ada peniaga-peniaga yang dekat sini, siapa yang ada dekat Kuala Lumpur. So kita terbukakan ni semua untuk semua orang. Kita tak ada kata pada orang yang jual makanan je. Tapi sekarang saya dengar kat Muar ni dah musim durian lah. So kalau durian ni nak daripada Muar nak hantar ke Johor, delivery tu kita boleh bincangkan lah orang yang jual durian So untuk Chinese New Year pun kita tengah buat. InsyaAllah esok dah keluar dia punya offers ni. So pada offer ni kita ada dapat banyak promosi macam RM88 diskaun. So tengok apa yang akan dilancarkan kat sini oleh Maybank ya. Apa lagi yang ada? Grocery and pets. So banyak orang yang masa MCO ni dia ada bela kucing, bela anjing. Nak keluar ada roadblock, susah. So ni pun dia ada buat penghantaran kat Johor. Saya perasan hari tu ada ni. Mystic Cat. So Mystic Cat ni dia boleh buat pick up. Apa lagi yang ada? Tak salah saya tu ada satu company buat delivery. Digimart. Oh ni dekat Setropika Kang. Selling insect repellent product. So ada banyak produk je kat sini kita tengok. Okay. So ada peniaga-peniaga lain nak tanya soalan yang boleh kita jawab. Saya ada lagi 2 minit sebelum saya tamatkan sesi webinar ni. Terima kasih saudara Victor, saudara Asmil atas sokongan. Terima kasih saudara Hafiz atas sokongan. Soalan Amy Sufia. Maybank Cawangan Keluang pun boleh buat pertanyaan ke tu? Boleh. Puan Amy dekat kita semua pegawai-pegawai kami semua dah di brief berkenaan produk ni dan boleh bantu bagaimana nak buat sama-sama lokal. So kalau tanya dengan pergi ke Cawangan tu cakap dengan pegawai kat sana, saya nak buat Maybank QRP Business BIS dan saya nak buat sama-sama lokal Perlu buat appointment, yang terbaik tadi buat appointment. Saya akan share tadi kalau Puan Amy nampak EasyQ tu kan. Dekat EasyQ kita boleh buat payment appointment online Puan Amy So EasyQ ni gunakan buat payment online bila puan ada available boleh datang ke Maybank Maybank Keluang Cik Zulkifli Songit apa kegunaan MAE. MAE ni Cik Zul kalau ada pelanggan-pelanggan yang tak ada akaun Maybank so mereka nak menggunakan dapatkan faedah Maybank QRP ni, dia boleh buka akaun online, tak perlu pergi ke Cawangan. So dekat May ni dia ada banyak dia punya faedah kalau macam kita nak buat pembayaran, dia boleh buat apa? Tengok sini virtual card. So kalau kita nak buat, kadang-kadang kita takut kalau gunakan kad tu orang curi data ke. Sekarang ni kad ni kita boleh buatkan dia sebagai wallet. Kita boleh masukkan wang dalam kad kita ni, dalam akaun kita secara maya online. Kita boleh gunakan So tak perlu pergi ke bank, cik dah boleh buka akaun dengan lebih mudah lah. Waalaikumsalam. Sopan Sufian. Muslim Samad. Waalaikumsalam. Payment direct merchant atau ke Maybank dulu? Untuk apa ni Puan Marani? Payment ni kalau untuk SSL direct kepada akaun Puan Maybank tak ada simpan. Kalau menggunakan terminal kad kredit T+1. Untuk hari bekerja yang seterusnya kita akan buat pembayaran Maaf Sopan Sufian, saya dah nak tamat. Pasal saya ada 1 minit lagi. Okey. Saya rasa saya kena tutup perbincangan saya hari ini. Terima kasih kepada semua yang hadir. Kalau macam Sopan Sufian tadi masuk lambat, boleh tengok kepada YouTube pihak Badan Usahawan Johor, yang mana pasal digital payment ni saya terangkan sikit apa yang ada di pihak Maybank. Macam mana Maybank boleh bantu masyarakat setempat yang terkesan dengan COVID-19 dan apa yang lagi bantuan-bantuan yang ada, moratorium yang terjejas dengan COVID ni, MCO 2.0, dengan mereka-mereka yang terjejas kerana banjir tempoh hari kita doakan semua dilindungi Allah daripada COVID-19 ni, daripada bala bencana.
Saya doakan semua saudara-saudara semua, keluarga semua selamat dan sihat. Semoga kita jumpa lagi insya-Allah sama ada semuka ataupun di alam maya. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum daripada Maybank. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih. Dulu, kami beroperasi bersebelahan kedai kopi. Betul-betul berdekatan dengan orang